Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Batik buat apa tu? Tulis. Tulis ke lukis? Lukis. Lukis. Oh, Kak Cik mewarna. Pandai Kak Cik. Pandai senyumnya. Malam ni malam Jumaat. Seperti biasa kita nak dengar satu pengisian ataupun kita kata ilmu lah. Tapi ilmu ni kita nak ambil daripada Al-Quran. Al-Quran ni yang kita selalu baca, kan? Kat Long-Kak pun selalu baca, kan? Jadi kita ni kalau boleh bukan nak baca je, kita nak faham sekali apa yang kita baca. Sebab Al-Quran ni dia bukan hanya sekadar nak baca, tapi kita nak faham. Faham kan? Kadang-kadang kita nak faham dan kita nak tengok kandungan dia. Jadinya kita nak tengok ada satu bahagian yang seronok untuk kita tengok berkaitan satu kisah Nabi Sulaiman dan juga seekor semut dan beberapa ekor semut. Nabi Sulaiman, kan? Beberapa ekor semut. Sebab itulah kisah Nabi Sulaiman dan beberapa ekor semut ni dirakamkan di dalam satu surah yang dipanggil sebagai surah An-Naml. Surah An-Naml, surah semut. Maksud surah ni ialah surah semut. Sebab dalam surah An-Naml ini, surah semut ini, memang ceritanya memang banyak berkisah mengenai tentera semut dan juga Nabi Allah Sulaiman. Jadi kita tengok dalam beberapa ayat dari surah An-Naml, ayat 17, 18 dan 19. Terjemahan yang telah Abi baca tadi boleh kita faham dia ada kelebihan ataupun dia sebagai mukjizat. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni apa? Tak tahu. Dah belajar dah mukjizat apa? Mukjizat tu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang tengok dahsyat lah, yang tak berlaku pada orang-orang biasa, tapi dia berlaku pada Nabi dan Rasul. Itulah yang ada pada Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman dapat mukjizat tersebut, dapat kelebihan tersebut, tapi orang lain tak boleh, tak ada. Dia boleh bercakap dengan haiwan dan haiwan bercakap dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman boleh faham apa yang haiwan tu cakapkan. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ni dia kumpulkan semua bala tentera. Bala tentera Nabi Allah Sulaiman ni dia bukan hanya dari kalangan manusia sahaja, tapi bercampur dengan kerajaan jin, kerajaan haiwan. Kerana apa? Kerana kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ni ialah di atas muka bumi ni makhluk ataupun manusia yang paling besar memerintah dunia ini dalam sepanjang kehidupan manusia daripada dulu sampailah sekarang, sampai daripada dulu Nabi Adam sampai kiamat. Kerajaan yang paling besar ialah kerajaan Nabi Sulaiman. Ketua kepada manusia, dia ketua kepada alam jin, dia jadi ketua kepada alam haiwan. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi satu ketika dalam ayat ni dinyatakan pada ayat 17, Nabi Sulaiman ni kumpulkan semua bala tenteranya. Siapa bala tenteranya? Itulah dia terdiri daripada minal jinni wal insi wal tayri fahum yuza'un. Masya-Allah. Nabi Allah Sulaiman ni dikumpulkan bala tenteranya yang terdiri daripada jin. Daripada bangsa jin dikumpulkan semua. Daripada sekalian manusia. Kemudian daripada sekalian jenis-jenis burung dia kumpulkan. Kemudian akhirnya mereka ni pun berbaris. Berbaris dengan tertib. Maknanya apa? Maknanya mereka semua ni daripada macam-macam jenis ni taat kepada Nabi Sulaiman. Hebat kuasa Nabi Sulaiman yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan kepada baginda Nabi Sulaiman, besar. Kemudian bila dah berbaris, kan, mereka ni berbaris semua, dah beratur, mereka pun berjalan. Ini diceritakan pada ayat 18.
kita tengok hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum. Bila mereka semua berjalan, Nabi Allah Sulaiman ni sebagai ketua, sebagai pemerintah di hadapan sekali berjalan saja. Ketika mana mereka berbaris dan berjalan, tibalah ke busut semut. Maksudnya apa? Rumah semut kat tanah ni. Bila berjalan jumpalah ada busut yang agak mungkin besar sedikit. Tersempak Nabi Sulaiman berjalan dalam satu kawasan busut. Busut tu ada banyak semut. Ni kisah. Kalau kamu tahu tak busuk tu apa? Rumah lah, rumah semut. Sarang. Tadi aku cerita. Sarang semut. Habis kata busut tu sarang ataupun rumah semut lah. Mama yang jalan dekat bawah pokok. Yang tu. Dia busuk ke? Busuk. Dia yang sarang-sarang semut tu Itu dah. tebuan kot yang kat pokok tu. Tak, itu ada pokok. Yang bawah pokok tu sarang semut. Yang banyak-banyak pasir. Yang banyak pasir tu dah. Sarang semut. Okey. Lepas tu bila Nabi Sulaiman dan bala tentera yang ramai tadi tu, macam-macam haiwan tu dan juga manusia tadi nak lalu, hampir-hampir nak melalui sarang semut tadi, tiba-tiba berkatalah seekor semut. Seekor semut ni siapa dia? Ini ketua semut ni. Ketua semut ni kata apa? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Dia beritahu apa? Wahai sekalian semut. Ni ketua semut ni. Dia bagi tahu pada semua semut lain, masuklah ke tempat tinggal kamu masing-masing. Maknanya apa? Maknanya semut ni dia ada rumah dia. Jadi ketua semut ni suruh masuk ke dalam sarang ni. Sebab supaya tak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentera. Sebab Semut tu kecil. okey, bagus macam tu. Sebab semut tu kecil. Semut tu kecil. Kita lah kadang-kadang kita pun tak perasan dia semut tu kecil. Sebab tu ketua semut ni bagi arahan. Dia bagi arahan suruh masuk ke dalam sarang supaya tak kena pijak. Tanpa dijangka oleh ketua semut itu, rupanya Nabi Sulaiman ni dengar apa yang ketua semut tu cakap. Hebat Ketika itu Nabi Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahika. Bukan hanya sekadar tersenyum, malah ketawa. Ketawa. Fatabassama, tabassama senyum. Dhahika, ketawa. Tapi taklah ketawa terbahak-bahak. Dia ketawa sikit. Ketawa kerana rasa seronoknya tengok dunia semut ni, alam semut ni. Masya Allah, tengok satu-satu masuk ke dalam sarang. Min qawliha, daripada kata-kata ketua semut tadi. Bila dia dengar tadi kata-kata semut, Masya Allah, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan juga ada juga kerajaan yang kecil. Kerajaan yang kecil. Kerajaan ni apa? Kerajaan ni dia macam pentadbiran. Susah sikit nak terangkan budak-budak. Dia satu Keluarga lah. Keluarga yang ada ketua keluarga. Dia ada ketua keluarga. Semut ni kira antara kerajaan atau keluarga yang paling kecil. Kita ada besar, ada kerajaan dunia, kerajaan manusia dan sebagainya. Di kerajaan paling kecil pun Nabi Allah Sulaiman mampu untuk menguasai, untuk dengar apa ucapan ketua semut dan sebagainya. Dia tersenyum. Nabi Allah Sulaiman tersenyum ni. Kemudian ketika mana tersenyum, kan, dia tersenyum dan ketawa. Ya, kadang-kadang kita dengar kan, ada haiwan-haiwan ni mencuit hati kita kan. Berbalik ke semua. Haiwan-haiwan ni mencuit hati kita. Kan kita tersentuh. Masya Allah. Kan tergelak kan? Dia sekarang tersentuh kita. Rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tupai. Kita tengok haiwan, tengok kucing ke ataupun tengok kura-kura pun kadang-kadang kita tersengih kita kan. Tengok kura-kura berenang kat aquarium tu. Senyum kita. Lagilah pula tiba-tiba kita boleh dengar kura-kura tu cakap. Kalau kita dengar kura-kura bercakap, tuan tu datang, aku nak duduk lah dalam bawah batu ni. Kita pun tergelak lah. Macam kita dah tergelak, seronok. Ni contoh lah kura-kura kan. Macam tu jugalah semut. Semut ni lagilah banyak ekor. Jadi dia boleh dia boleh bagi salam kan. Iya, semut kalau dia jalan, dia macam dia hantu kepala dia. Ada ada ni. Dia bercakap. Dia bercakap. Antara semut tu dia bercakap. Jadi bila jadi
keadaan itu, bila di keadaan itu, maka Nabi Sulaiman pun dia senyum dan ketawa. Dia senyum dan ketawa. Nabi Allah Sulaiman ni lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maka ketika itu jugalah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk terus mensyukuri. Auzi'ni, kurniakanlah kepada aku ni agar terus aku mensyukuri nikmat Engkau. Apa nikmat ataupun kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman dalam kisah yang Abi sampaikan tadi? Bagi dia dengar bercakap-cakap. Semut. Jadi Allah bagi nikmat Nabi Sulaiman ni boleh faham dan boleh dengar cakapan haiwan yang tak manusia biasa boleh dengar. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah rasa sombong, tetap juga menyerahkan kebesaran kelebihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bersyukur terhadap nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, allati an'amta 'alayya, kepada aku. Jadi Nabi Sulaiman pun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar beliau sentiasa menjadi hamba yang bersyukur, tak lupa diri. Disebabkan kelebihan yang Allah bagi pada dia, beliau pun doa kepada Allah supaya tak lupa diri, sentiasa ingat untuk bersyukur kepada Allah. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Ini poin dia. Nabi Allah Sulaiman juga tidak melupakan orang tuanya, iaitu ibu bapanya. Tak lupa, supaya agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan ilham dan kesihatan kepada orang tuanya juga, dan Allah SWT sentiasa menjadikan orang tuanya juga ataupun ibu bapanya juga sebagai golongan yang bersyukur, yang sentiasa bersyukur. Nabi Sulaiman pun risau, hati beliau ni takut lari daripada ingat Allah, maka beliau mohon pada Allah supaya jadikanlah beliau dan juga ibu bapa beliau sebagai orang-orang yang bersyukur. Maknanya apa? Maknanya Nabi Sulaiman ni sehebat mana pun, tengok Nabi Sulaiman ni sehebat mana pun, sebesar mana pun beliau sebagai seorang pemimpin, ketua yang paling besar sekali, tapi beliau tetap juga mengingati dan juga mendoakan kesejahteraan ibu bapa dia. Itu poin dia. Cuba kalau nyanyi sikit lagu doa. Allahumma fini zunubi wali walidayya warahma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Amin. Maksud dia apa? Tahu tak dalam lagu tadi? Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa kedua ibu bapa yang menjaga kecil hingga ke besar. Bolehlah tu. Tak apalah, nanti kena ingatlah hafal doa tu. Sampai bila kena hafal. Doa tu kena hafal sampai bila, sampai dah besar, sampai Umi Abi meninggal pun kena baca doa tu sampai bila-bila. Jadi macam Nabi Sulaiman ni pun sama, baca doa, dia doa kepada Allah supaya diberikan kesejahteraan dan juga dijadikan juga termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Ibu bapa ni pun dia tak lupa doakan. Kemudian dinyatakan di sini, apa lagi doa Nabi Sulaiman di sini? Wa an a'mala salihan tardah, dan jadikanlah aku ni sentiasa berterusan melakukan amal soleh. Tak lupa untuk melakukan amal soleh walau berada dalam kedudukan yang tinggi sekalipun. Kan, berada pada kedudukan yang tinggi, jadi ketua, jadi orang yang paling tinggi,
Macam Kak Long cakap abah PM tu, abah menteri tu. Tu kira jawatan tinggi tu, besar tu. Jadi setinggi mana pun kita tetap juga kita tak lupa untuk sentiasa melakukan amal soleh. Wa an a'mal salihah, supaya Allah pelihara diri kita ni, jaga diri kita ni sentiasa melakukan amal soleh. Kemudian yang diredai olehmu ya Allah, maksudnya kita nak buat amal soleh ni, kita pastikan kita buat tu memang kita mengharapkan redha Allah. Kita nak buat satu perkara tu, perkara benda yang baik tu, kita bukan nak buat sebab nak duit ke, sebab Abi bagi coklat tu, tapi kita nak supaya Allah suka kita. Allah suka kita. Kalau Allah suka kita, Allah bagi pahala. Okey. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ya Allah, jadikanlah aku ataupun masukkanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah supaya digolongkan beliau ni dalam kalangan orang-orang yang saleh. Walaupun kita berada di darjat yang tinggi sekalipun, kita tidak lupa bahawa akhirnya kita ni adalah hamba Allah juga. Ingat sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam kalangan manusia ataupun hamba-hamba yang soleh, orang-orang yang soleh. Risau juga kita kadang-kadang kita buat amal soleh, tapi sebabkan kita tak ikhlas ke apa, kita tak tergolong ataupun tak termasuk dalam kalangan orang yang soleh. Jadi kita kena doa banyak kepada Allah supaya dengan rahmat Allah kita masuk dalam kalangan orang yang soleh. Itulah kesimpulannya daripada kisah ini yang boleh kita ambil. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan diri Abi. Biasalah, tapi mudah-mudahan dapatlah pengajaran daripada kisah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba Irama nak baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.